paling sesuai. Memang sebenarnya tak ada, memanglah. Kita kata percubaan pertama lah. Kan, kalau kata lah tak nak, so mungkin akan cari orang lain. Kan. Memang masa tu memang aku membayangkan lah paling sesuai lah. Sebenarnya Bila dah lagu yang dah saya bercakap dengan Pat sebenarnya, manager lah, lebih kurang 2 minggu sebelum lah punya konsert. Saya pun tak tahulah, tapi sama ada lah nak ataupun tidak. Tapi kita tahu masa tu sebulan sebelum tu Lah pun tiba-tiba macam masa konsert Ravage. Saya kata ini bagus lah, kita teruskan lah. Yelah, kita ada strategi juga. Bila kita buat lagu ni, kita nak tengok siapa yang masuk masa aktif, ada peminat-peminat yang ini tahu ni, dia tengah record mungkin tengah masih aktif, and then peminat-peminat pun appreciate. So saya rasa itulah dia punya faktor-faktor lah. ilham untuk lagu ni macam mana abang? Ilham tak ilham pun macam saya kata tadi lah, melodi ni saya dapat masa saya nyaman, masa tengah mungkin lah, tapi macam bermain dekat sini, alamak macam mana ni kan, dapat lah ada chorus tu dah dapat dulu. So dia kadang-kadang bila benda macam ni dia dapat, kalau kita dalam studio yang kita force, itu cara kita buat lagu. Ada je kita okey, orang minta kita lagu, kita buat dia jadi tu dia tak macam tak feel sangat. Tapi kalau benda-benda ilham yang macam dalam tengah tidur, tanyalah semua komposer pun macam tu, tidur tengah lepak-lepak dalam bilik toilet, dapat dia macam tu. Bila you tengah tenang, selalunya you buat lagu macam dulu je. Saya selalu macam sama ada you paling tenang ataupun you tengah paling sedih, itu lagu akan jadi. Yelah, kata orang Almaira ni ada seseorang. Almaira tak ada lah. Gambaran individu ke atau digambarkan Almaira tu macam mana? Saya pun tak tahu, sebabnya masa saya dapat tu dalam kepala saya tu ialah Almaira. Bukan nama orang lah. Gadis. Seorang gadis. Hari tu kita pakai siapa kan? Tapi kita bayangkan macam tu lah. Actually dia macam ni, berapa yalah, I mean few weeks sebelum tu pun cerita pasal Abang Tesla. Dia street juga. So adalah kawan-kawan saya yang saya pakai Tesla tau. So kawan-kawan saya yang lain yang budak perempuan, I mean my friends lah, semua cakap macam, please kau kena buat lagu lah. Lagu apa? Buatlah lagu pasal you kena appreciate perempuan, jangan biarkan perempuan ni hanya untuk sekadar dicari. Adalah dia punya, kita tak nak tegur yang apa, tak nak komen pasal yang ni, tapi maksudnya macam dia jadi sekejap kan, kita tu macam ada hype sikit lah, bukan pasal dia, tapi macam apa yang dia cakap tu macam perempuan tu dihargai. No, perempuan ni sebenarnya you kena setiap masa you kena okey lah. Tapi saya tak nak ambil serius sangat pasal benda tu. So jadi kawan-kawan saya lah, ada few kawan-kawan dari jauh. So itu lirik, dari segi lirik. So saya kata okey lah, mungkin ada orang yang akan appreciate benda ni. So saya kata kenapa saya keluarkan sekarang pula, sebab mungkin kalau sekarang bulan 11, nak masuk bulan 12 ni, hujung tahun ni ramai orang kahwin, you know, majlis, yelah begitu tu lah. So saya kena record dan keluarkan sekarang. Dalam penciptaan lagu berunsur ketuhanan ni mungkin Correct. bukan ni lain. Oh, okey. So, mungkin apa dia punya rencang-rencang untuk bila dari segi penulisan lirik, maksudnya bukan boleh tulis saja kan, sesuka hati. Okey, saya buat masa ni dari segi melodi, saya tak nak katakan ini je lagu nasyid, lagu ketuhanan kena macam ni je, tak. Apa lagu pun boleh pada saya. Sekarang saya punya pandangan lah, walaupun orang lain mungkin tak setuju. Lagu rock boleh jadi, lagu pop boleh jadi, lagu yang tengah popular, lagu dangdut, buatlah. Kenapa tak nak buat? Orang suka. Kalau bukan lagu dangdut, I mean lagu you cakap je you tak suka dangdut, bukan TikTok, semua lagu tu kena dangdut, semua orang pakai jadi muzik. Kita tengok macam orang suka tau melodi yang catchy, orang suka melodi yang kalau sedih kan, kalau tengah perang suka lagu yang
menyayat kan. Maksudnya itulah, maksudnya kita kena cuba semua benda. Dia tak ada satu kata kena bunyi Arab daripada saya lah sekarang. Tapi lirik tu pun kita kena bijak. Dan saya kata kalau saya nak buat lagu macam tu je, saya kena faham kalau saya tulis lirik pula. That's why saya jarang tulis lirik sebenarnya. Walaupun saya boleh tulis lirik sekali-sekala kan, sebab saya tak nak terkesan dengan macam kau kan nyanyi lagu nasyid, kenapa lirik kau ni macam tak nasyid je. Saya tak nak ada persepsi tu kan. Jadi saya pilih nama Al-Humairah ni buat seorang anggap itulah satunya. Sebenarnya macam ni. Dan saya fikir balik, Al-Humairah ni gelaran, ni kalau kau tengok dari segi dakwah dia apa, gelaran yang Nabi bagi pada Siti Aisyah. So Nabi pun romantik. Sebabnya Aisyah ni kulit dia putih dan kemerah-merahan. Itu je Aisyah Al-Humairah. So kalau nak anggap ini sebagai romantik yang kita dalam agama, ada Nabi yang namakan itu. So itu je. Saya tak naklah cakap pasal lebih-lebih pasal dakwah lah. Kita tak ada biasa ni. Cuma ambil sempena tu lah. So dia kena bijaksana sikit lah. Tak nak siapa tak nak cakap saya baik, saya alim, buat lagu semua orang ni kan. Kita pun tak tahu macam mana kan. So saya play safe lah. Kalau kita tengok industri sekarang ni macam lagu nasyid tu agak kurang, tapi lagu ketuhanan yang dibaladakan ataupun lagu ketuhanan macam ada music rock element tu kan. Jadi macam mana kita nak kembalikan nasyid yang dahulu tu pernah ada era kegemilangan gitu. Okay. Actually bagi saya lagu nasyid ni, lagu yang lama tu dia akan tetap dia macam itulah, dia akan terus orang akan suka. Kita pun tak boleh nak marah kalau lagu nasyid tak diterima. Saya pun terpaksa akui. Kadang-kadang kita dah cuba buat macam ni tapi orang tak accept. Tapi sebenarnya tanggungjawab tu bukan kita nak salahkan media, radio tak main, peminat tak dengar, tak. Pada saya tak suka salahkan dia. Tanggungjawab kita sebagai orang yang terlibat di belakang kamera. How kita yang kena kreatif. Kalau kita tak nak berubah, nak buat je lagu macam yang lama, peminat yang lama lah. Sebab peminat sekarang ni dia nak dengar lagu yang 15 saat je. Lagu tu kalau boleh bukan lagu tu. Tapi dia cakap kita tahu lagu tu pasal lagu yang Palestin kan. Maksudnya sekarang kita kena buat lagu yang 15 saat je, compactkan. Itu cabaran tu sebenarnya. So kita sebagai orang yang buat lagu, kita yang kena kreatif, kita yang kena gitu. Dia macam ni, tak ramai orang nasyid yang dalam studio. Faktornya sekarang ni tak ramai tau. Sayang kan? Jarang lah. Intim tak maksudnya intim. Dia banyak habis kat performance kan. Hijaz tu rajin buat lagu. Tapi sekarang mungkin dah jarang buat lagu dia orang je kan. So kita macam kita kena, mungkin saya rasa Pelapis tu kena ada pelapis. Sebabnya mungkin pelapis sekarang ni tak jumpa lagi, jarang jumpa kan. So kita yang nak kata tua sangat pun tak, nak kata muda sangat pun tak kan. Dulu kita rasa saya lah macam dulunya saya ikut pelapis. Awal-awal 30-an saya rasa saya lah yang akan jadi pelapis ni kan. Okey, dah nak masuk 40 dah. Sekarang saya umur 39. So saya rasa alamak, tak ada ni, belum dengar lagi lah komposer. Tapi mungkin ada budak-budak baru yang coming soon. Abang memiliki arwah Suhaimi memang sebelum ni biasa lah kan so. Saya pun pernah produce album dia, album solo. Sepanjang hayat ni macam masa abang buat aktif dengan UNIC dulu, mungkin apa benda paling teringat dengan dia, mungkin dia punya tujuan ajar ke. Masa dulu saya dah masuk UNIC, Suhaimi dengan Intim, ramai yang kata macam kita punya suara ni ada macam sama sikit. Mungkin faktor tu tone suara ke apa semua kan. So dalam di luar persembahan memang Suhaimi memang orang yang suka panggil orang kat rumah, suka masak lasak. Suka masak, suka menjamu orang, suka layan orang kan. So benda tu saya rasa sampai sekarang pun saya ingat kan. So semenjak arwah berpindah ke mana, ke Kelantan tu saya adalah datang Kelantan, kontak-kontak macam tu je lah. Tapi kadang-kadang walaupun adalah kita dengar kontroversi sikit pasal itu pasal ni, saya cakap direct dengan dia.
kan, boleh tone down kan, dia tone down kan sikit, tapi dia kata macam alah kan, dia pun tapi saya at least saya dah cakap apa yang patut saya cakap kan. Selepas tu saya kata saya tak ada, bukan saya nak judge kita apa benda semua kan. So Maksudnya abang pernah nasihat dia lah masa tengah panas dulu. Dia punya respon macam mana bang? Just best. bila dia keluar dekat actually masa tu saya ingat paper kot, Metro yang keluarkan artikel tu. So dia pun jawab balik. Dia pun jawab apa yang saya cakap. Dia kata okey, dia terima pandangan saya. So pada saya okey kan, terpulang dia nak setuju ataupun tak, tu terpulang lah pada arwah kan. Pada saya pun tak pernah berdebat ataupun nak questionkan pasal pemikiran dia ataupun pegangan dia, cara hidup dia. Itu bukan saya. Siapa saya nak judge kehidupan dia? Saya tengok dia orang happy je. Saya ingin anak ini supaya dengan saya. Kita memang berkawan daripada dulu je. Bila jumpa je tak ada sembang pun pasal benda-benda yang kontroversi yang dia ni kan. Maksudnya di luar sebenarnya dia sama je macam orang lain. Dia tu karakter dia kot. Karakter dia masa orang lain. Orang Hafiz kan, masa arwah hidup dia selalu dikecam orang apa semua kan, dia buat live orang kecam. Tapi bila dia dah meninggal, kita banyak tak cerita pasal kebaikan dia macam apa pandangan Hafiz? Pada saya menunjukkan kalau kita buat baik walaupun sikit dan orang ingat benda tu, insyaAllah sampai ke akhir usia pun orang akan sebutlah pasal benda tu kan. Kita kalau boleh kita nak diingati, kalau tak banyak pun adalah kebaikan yang kita buat, itu je kan. Tapi of course memang dia Allah boleh, orang yang tak ada kita tutuplah cerita-cerita yang tak elok, kita sebut pasal benda yang baik kan. Tapi sekarang ni kalau kita tengok orang nampak balik pasal arwah didik anak baca Quran, arwah didik anak pasal solat. Benda tu benda yang asas. Siapa lagi? Kita jarang jumpa agaknya orang yang betul-betul nak love gitu kan. So mana yang kita tengok yang baik pada arwah, kita ambil sebagai ni. Saya hari Sabtu lepas saya datang ke rumah Ina di Kota Tinggi, datang jumpa anak, jumpa family dia pun semua kan. Memang macam ni kuat lah, betul lah. Itu semua orang cakap kuat je Ina Naim ni, kuatnya anak-anak, tak ada sedih, tak ada apa. Sebab dia orang tahu dia orang dah redha dan dia orang dah kan, anak yang kecil kan, umur 10 tahun yang solatkan arwah solat Salman kan. Mana yang ni? Kita rasa tak boleh buat tu kan, sedih tu lagi apa benda semua tu kan. So now kita hikmah dia, kita ambil benda yang baik lah kan. Masa kita pun tak tahu macam mana kita punya penaman. Apa yang Hafiz Baker ni ada Tapi dia macam okey, tenang, Sangat tenang. Tapi masa dia datang dia tak ada nangis ke apa. Ina dia cerita daripada awal sampai ke saat tu, dia cerita balik. Kita dah ada, walaupun kita dah dengar ada apa benda semua, adalah cerita-cerita yang you know, kita faham mungkin dia rindu pun, baru 3 hari 4 hari kan. Dia memang cakap tau, dia kata Ina ni sebenarnya masa arwah sakit dia banyak tak layan je pasal dia ni nak macam-macam, nak cerita pasal dia kan. Dia kata dia nak hidup sampai umur 43 tahun lah. Siapa yang yes. Lepas tu dia kata arwah cakap dekat Ina, mimpi Sharifah Aini, mimpi Siti Zara. Cakap tu. Tapi Ina macam tak layan je lah dia gitu. Mana kita nak tahu orang tu dah kata macam tu. Tapi apa yang Ina kata, bila kawan-kawan message, kawan-kawan kan semua bagi tahu kan. Ina bagi tahu, Ina cakap dengan Suhaimi masa Suhaimi tengah koma tu. Suhaimi menangis. Dia tak ni, tapi dia menangis begitulah. So Ina kata dia dah habis air mata dah tu. Sebenarnya memang dah habis air mata lah. Tapi bila mengenangkan apa anak-anak tu lah. Anak-anak tu kita faham lah, anak-anak dia mungkin tak sama macam anak orang lain pendidikan kan? Tapi dia orang tak pernah anggap disisihkan pun semua. Pada saya tak boleh lah, kita pun tak boleh nak judge lah. Pada saya mulakan je lah, kita maafkan je dan kita mulakan je hidup baru, bagi sokongan kan. Kalau orang yang rasa nak bantu Ina, mungkin bantu betul-betul kan. Jangan kita itulah, pandang masa dia yang lepas ni. Konteks lain sebenarnya ada tengok dekat ruang komen Hafiz punya ID komen, so ramai yang bilang buat macam sekarang makin Tak lah. Yang mana? Gambar yang mana? Itu AI lah. baik hati
I pula. Kita tak cakap tau. Tu AI. Takut kita. Betul. Ya. Sebab lagu Ahmad tiba pun Mungkin sedang mengenali ke. Dengan hati berbunga ke. Ha. mengenali mencari So macam ni lah pada saya kalau benda tu ada lah kawan-kawan nak kenal-kenal macam tu je lah. Tapi tak, pada saya ada family, saya ada kerjaya saya ada benda yang saya nak buat, saya fokus kat situ lagi lah. Tidaklah kata tidak langsung. Mungkin kalau anytime, kalau kata esok, mungkin besok, mungkin tahun depan, kita tak tahu. Tapi for now tak ada. tapi memang habis tu lah jadi Soalan sama. Ni sekarang ni. Ni yang tengah. Ni jaga sendiri ke pengasuh ke macam mana? Mak saya jaga. Tak adalah hantar pengasuh je lah. Masa sekarang ni kan Sekolah. kes-kes pengasuh kan Tak agak ada kita sekolah. sekolah. So Hafiz Ya. punya projek yang latest apa? Yang konsert ke untuk bulan 12, bulan 1 tahun depan? Okay, untuk production memang dengan lama adalah upcoming. So untuk bulan 12 ni sebenarnya banyak program penuh pun kan. Jadi saya tak nak kata apa cuma saya di social media sebenarnya memang kalau tengok saya post sekali-sekala je sekarang pun kan. Pada saya kerja saya sekarang ni saya lebih relax sikit lah, tak macam dulu saya kena buat semua benda social media, kena buat ni, kena buat kan, kena tunjukkan yang okey. Sekarang tak ada apa kan, sekarang family je. Ni lah kecil ni kan. Oh, apa? 3 tahun setengah tak macam 3 tahun. Oh. Ada 4 tahun. Nak mengantuk. Dah lagi. Dah. Okey, Terima kasih. terima kasih.